إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كافة الأنبياء والمرسلين بنية الشفاء والفتوحات شيء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونسأل الله التوفيق والهداية إلى صراطك المستقيم. آمين يا رب العالمين. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung kisah-kisah umat-umat terdahulu di dalam Al-Quran. Pada bicara kuliah yang lepas kita dah sebut berkenaan dengan kisah kaum ataupun puak Nabi Adam alaihissalam berkenaan dengan anak dia, iaitu Habil dan juga Qabil. Kita dah cerita dah pada kuliah yang lepas kisah bagaimana Habil dan Qabil itu menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian pada pagi ini insya-Allah kita nak membicarakan tentang seorang nabi yang juga kisah dia disebut di dalam Al-Quran, dan nabi ini diberi gelaran dengan gelaran Abul Bashar Sani, bapa bagi manusia yang kedua. Hendak nabi ini diberi gelaran dengan gelaran Abul Bashar Sani, bapa manusia yang kedua. Sebab apa dipanggil bapa manusia kedua, nanti kita akan tengok. Dan pada zaman Nabi inilah manusia ataupun umat pada waktu itu sudah mula menyembah ataupun sudah mula mengambil Tuhan selain daripada Allah dengan melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menyembah berhala, dengan menyembah patung. Tak? Dia membuat patung, kemudian dia mesembah. Tak? Maka kaum ini adalah satu kaum yang cukup kuat melawan Rasul, sehingga kan dirakamkan di dalam Al-Quran, walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina amah. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya, maka tinggallah ia diam di kalangan mereka itu selama 950 tahun. Bayangkan dema duduk ataupun dema berada dengan Nabi Nuh itu selama 950 tahun. Nabi yang kita nak cerita bagi ni Nabi Nuh. Tak? Bagaimana duduk hampir 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, dan disebutkan di dalam kitab-kitab Nabi yang paling lama. Dan umur yang antara yang panjang adalah Nabi Nuh alaihi salam, 950 tahun. Tapi umat tetap degil, melawan, tak ikut perintah Allah, menyembah berhala. Malah sampaikan dirakamkan dalam surah Nuh sendiri tentang bagaimana kelakuan kaum dia, pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh pada waktu itu.
Tak? Siapa dia? Apa nama patungnya? Sampai Quran sebut. Tak? Punyalah buat syirik ni sampai dalam surah Nuh ayat 23-24 kata apa? Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la sawa'an wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazidiz zalimina illa dalala. Dan ketua-ketua mereka, yakni pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh pada waktu itu, mereka menghasut dengan berkata, janganlah kamu meninggalkan penyembahan Tuhan kamu, terutamanya Wadda, nama Tuhan tu dalam surah Nuh ayat 23 sebut Wadda, wala, dan juga jangan sawaan, tak, iaitu wala suwaan, tak, bukan sawaan, suwaan, wala, dan juga jangan juga kamu tinggalkan Yaghusa, tak, iaitu Yaghus, dan juga Yaqu, dan juga Ya'uq, tak, wa Ya'uqa, dan juga wa Nasra, dan juga Nasra, nama patung. Wad, suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasra. Hafal masuk periksa kan? Tak ada periksa, soal risau orang tak datang pula bulan depan. Kenapa? Aku idak lah. Lepas habis Ustaz Bakri kata periksa, katanya tak ada periksa, soal risau saja je. Ini maklumat. Namanya Wud, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, dan juga Nasr. 5 patung yang menjadi sembahan. Macam zaman Quraisy ada Lata, ada Uzza, ada Manat. Banyak lagi lah nama patung-patung yang lain. Tak? Tapi yang famousnya 3 tu, Lata wal Uzza wal Manat. Tak? Jadi mereka sembah, sedangkan ketua mereka itu telah menyesatkan, pembesar-pembesar mereka itu telah menyesatkan kaumnya. Jadi bila dah dakwah sampai 950 tahun, tapi umatnya tetap degi, umatnya tetap melawan. Tak? Sampaikan mereka ni mengingkari Nabi Nuh. Antara sebab dia berkata Nabi Nuh ni tak boleh jadi Nabi apa? Antaranya dia kata Nuh tu orang macam kita juga. Apa istimewa dia sampai kita nak kena ngikut? Maksudnya apa? Dia melawan tu sampai dia kata apa? Yalah, dia tu siapa tak kenal. Robber kita juga. Itu buat apa kita ngikut dia? Apa autoritinya sampai kita nak kena ngikut dia tu? Tak? Sebab Nabi Nuh tu hanya manusia biasa. Sebab pada pandangan dema, Nabi-Nabi tu mestilah daripada kalangan malaikat. Pada dema. Tak? Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau Nabi-Nabi tu pada kalangan malaikat. Pakat lagi jenuh lagi tu. Kenapa Ustaz kata lagi jenuh? Mana tak jenuh? Malaikat tak makan, tak minum. Malaikat tak ada nafsu. Malaikat kerjanya taat. Kan? Maka itulah di antara hikmah kenapa Nabi itu dari kalangan manusia. Tidak adalah ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Malaikat tu tak ada uswah hasanah ke Ustaz? Ada, tapi tak mampu kita nak ikut. Contoh tauladan dari malaikat. Ngapa? Taatnya malaikat ni. Kita tara-tara semayang 4 rakaat Zuhur, 4 rakaat Asar, 3 rakaat Maghrib, 4 rakaat Isyak, 2 rakaat Subuh. Mungkin kita bertanya, ngapa 4 rakaat? Tidak. Kan kadang-kadang tertanya-tanya juga, apa siapa kena 4? 2 sudah, Nah. Lepas tu kadang-kadang duk fikir juga, dah waktu lambat, ngapa tak boleh biar panjang sikit? Betul? Kadang-kadang dia mari juga benda-benda apa tu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Nabi-Nabi tu dari kalangan malaikat, dah tentu kita tak mampu nak ngikut. Tu tara ketaatan.
Tak. Macam mana cara beramal? Itu sebabnya Nabi tu dari kalangan manusia. Biasa macam kita. Itu sebab dikatakan cuma Nabi tu manusia biasa. Macam Rasulullah, manusia biasa. Cuma disebut Muhammadun bashar, la kal bashar. Muhammad tu macam manusia biasa, tetapi bukan macam orang biasa. Mendalam ayat tu, Muhammadun bashar la kal bashar, bal yaqut bainal hajar. Seperti mana permata di celah-celahan batu. Maksudnya apa? Nabi tu manusia, tetapi Nabi tak serupa macam kita. Kalau kita tidur terus, kan? Berdengkur tengah ngaji pun jadi, kan? Lain so kenang lah kan? Tapi Nabi tak. Nabi matanya tidur, hatinya jaga, kan? Kita mata pun tidur, hati pun tidur. Sebab kita kadang-kadang tak sedar, kan? Macam mana lelap entah Ustaz tu. Duk buat lah Ustaz pesan tu, apa dia, selawat 100 kali sebelum tidur tu. Tapi saya pun tak sedar bila masa saya lelap, kan? Ni duk pakai tasbih digital lah, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boom terus jangan. Dia pun tak sedar. Bangun-bangun pagi duk ingat dah 100 lah kot selawat tu. Ngapa baru 5? Kan? Itu kita. Kita katakan Nabi tu manusia juga. Tara Nabi manusia tu pun berbeza dah macam manusia biasa. Tu pun kita tak mampu nak ikut 100%, kan? Itu sebabnya ulama sebut antara hikmah kenapa Nabi tu, Rasul tu, ya, tidak, isteri-isteri Nabi, isteri-isteri Rasul tu tidak boleh dikahwini oleh orang lain lepas kewafatan Nabi. Sebab apa? Kan? Ni orang lelaki dengar ni dia marah, kan? Selain daripada hujah fiqh mengatakan Nabi tu adalah ummahatul mukminin, mak bagi sekalian orang beriman, betul? Ya, mak bagi sekalian orang beriman. Maka bila kata mak, maka tak bolehlah anak kahwin dengan mak. Itu satu. Hujah yang lain juga kata ulama, tidak ada orang yang mampu melakukan keadilan seadilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melayani para isteri. Tak ada orang boleh adil macam mana adilnya Rasulullah melayan isteri. Tak boleh. Ni orang lelaki dengar ni, tak? Orang perempuan kata dengar tu abang katanya, balik kerang itu disyarahnya dulu. Tak mampu. Selain pada guna hujah Khadijah, lagi ada Khadijah lagi tu Nabi tak kahwin, kan? Antara hujahnya itu. Tak ada orang yang mampu. Itu sebabnya tak boleh. Nanti takut kalau kahwin dengan orang lain, kata para ulama, kan, isteri Nabi tu kahwin dengan orang lain, dia akan banding pula. Rasulullah dulu tak orang bini pun. Sampaikan tahap itu. Tak. Jadi Nabi Nuh tu ditolak sebab dia tu bukannya malaikat. Jadi dia kata Nuh pun apa kita juga. Tak. Maka kita boleh tak ikut dia. Kemudian orang-orang yang ikut Nabi Nuh ni pula bukan daripada kalangan bangsawan, bukan daripada kalangan orang yang ada harta, yang ikutnya orang-orang miskin, yang ikutnya orang-orang susah. Bila ikut Nabi Nuh, beriman dengan Nabi Nuh pun tetap juga keadaannya orang itu. Jadi di sisi dema kata nyokong Nuh pun, ikut Nuh pun tetap orang itu juga. Boleh faham tak? Maksudnya apa? Kok lah lepas ikut Nabi Nuh jadi kaya. Ini orang faham dari sudut mentaliti material. Kepala otaknya kira dunia. Maka dia tak nak ikut lah Nabi Nuh. Sebab pada dia ikut Nabi Nuh ni tak ada apa. Pada dia beriman dengan Nabi Nuh ni tak boleh apa. Nampak? Jadi tak payahlah ngikut. Tu bahasa kita, kan. Kalau kita lah ngikut-ngikut, tak boleh apa pun. Buat apa ngikut, baik ngikut orang lain. Ya. Tu tengok dia ngikut demo tu. Boleh beras, boleh gula, boleh kopi. Ngikut ni, ngaji pagi-pagi ni. Apa ada, kena keluar duit lagi ada. Tu kena bubuh dalam tabung. Tak? Kalau kita fikir benar. Kan? Hati mana lama tak nampak kau ngaji? Dia mengajak berombong ustaz. Apa?
pergi ke Sendayan tengok masjid katanya. Sponsor semua katanya. Balik kan singgah nilai 3 katanya. Dia sebenarnya kan nak tengok masjid tu sangat, dia tengok nombor 2 tu. Nilai 3 tu kan. Boleh nilai 3 tu Salim mau lebih kurang itu ya. Kan. Tapi duk dengar tu kawan pakat pergi semua pergi. Tu yang tak datang dah ngaji tu katanya. Kena pula kawan hak nyucuk tu kan, dia mula tak nak ke pergi. Tapi kawan tu duk khabar, ini sponsor ngaji kena keluar duit katanya. Dia yang dia mikir lama tu, ikutlah juga katanya tak. Maksudnya apa? Bukan saya kata salah pergi berombong, jangan salah faham pula. Kalau esok Ustaz Ikhwan ngajak pergi apa? Nasrul Quran dekat Putrajaya apa semua bakat tak nak. Ngapa Ustaz Bakri kau jangan pergi berombong? Bukan. Maksud saya sini kadang-kadang bukan semua tak salah pergilah. Kan nak berjalan pergilah, tapi kadang-kadang mengajinya tak nak. Majlis ilmunya tak datang. Tapi bila orang ngajak berjalan, oi, sehat terus. Waktu orang ngajak ngaji, awak kan tak nak pergi, sakit lutut. Tak boleh duduk lama-lama katanya. Bila ngajak Kuala Lumpur 4 jam atas bas tak bangun-bangun, boleh duduk. Tak? Tu kena ubah ya. Ngaji pun kena, nak berjalan pun berjalan pun tak salah. Kena pula hak jenis bercakap macam tadi saya sebut. Duk pergi ngaji tu kan boleh apa? Ini ikut ni rombongan free. Kan? Saya tak salah pergi rombongan free. Apa bukan, jangan silap faham ayat saya tu ya. Nak ceritanya keutamaannya tu di mana? Ya. Yang seterusnya, depa kata apa? Ngapa tak nak ikut Nabi Nuh? Nabi Nuh ni ngecek ya, berdoa ya. Mana bukti? Mana bukti? Jadi dengan sebab itulah dia melawannya Nabi Nuh alaihi salam. Baik. Jadi bila dakwah Nabi Nuh ni jalan panjang. Tak? Cuma setelah Nabi Nuh mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang bagaimana kelakuan kaum dia. Tak? Dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Nuh untuk bersedia. Tak? Sebab apa? Sebab kaum dia ni dah tak boleh buat apa dah. 900 tahun, 950 tahun ngajak Nuhin je. Tak? Yang ikutnya tak sampai beberapa orang, bukannya ratus, puluh pun tak sampai. Tak, berpuluh pun tak ada. Rasulullah waktu hijrah ke Madinah tu dah ada kekuatan dekat 1000 lebih. Nabi Nuh bayangkan tak ada. Tak adanya sebanyak itu. Akhirnya Nabi Nuh ni, kita boleh tengok, siapa ada Quran boleh buka Quran surah Nuh ayat 36, muka surat 225. Surat 225 juzuk 12 surah Hud, surah Nuh pula lah, surah Hud 225 ayat 36 mula. Iaitu bila mana sebelum tu Nabi Nuh diperintah dah tak boleh buat apa dah tak mampu nak buat apa dah. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tengok kaum dia tak boleh nak buat apa, Nabi Nuh berdoa. Cerita ni dirakam dalam surah Syu'ara dengan surah Nuh sendiri. Dalam surah Syu'ara apa katanya? Qala rabbi inna qaumi kazzabun faftah baini wa bainahum fatahan wa najin wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Di surah Asy-Syu'ara ayat 117 sampai 118. Tak apa, yang tu tuan-tuan tak boleh buka. Biar saya baca dulu. Nabi Nuh berdoa, dia kata apa? Rabbi inna qaumi kazzabun. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mengatakan aku ni telah mendustai aku. Dia mengatakan aku ni berdoa, aku ni ngecek, kata Nabi Nuh. Faftah baini wa bainahum fatahan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Oleh itu hukumkanlah antaraku dengan mereka dengan hukuman yang tegas, serta selamatkanlah daku dan orang yang beriman bersama denganku. Ini yang membezakan kesabaran. Bila dah sampai satu tahap Nabi Nuh tak sabar, akhirnya dia berdoa kepada Allah supaya dia azab kaum ni. Rasulullah beza. Nabi sampai tahap kena penggel dengan batu. Kan bila pergi ke Taif.
Ya, bukanlah kata Nabi Nuh ni tak bagus ya, tapi yalah dah sampai ke muncak, tak mampu buat apa dah tak boleh buat apa dah. Tu sebabnya dari sudut Rasul Ulul Azmi, Nabi nombor 1 dari sudut sabar. Kenapa? Bila dah kena tuju batu apa semua, Nabi lari ke masjid Qur. Kan? Cikgu ingat kau tak? Cikgu Zawiyah pernah sampai masjid Qur tu. Sekarang dah elok lagi, kau apa dulu? Lawa dah. Lari ke masjid Qur. Datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril kata, "Ya Rasulullah, aku datang ni dengan Malakatul Jabal, malaikat gunung. Jadi, aku nak tanya kepada kamu, sama ada kamu nak aku binasakan kaum Taif ni ataupun macam mana? Kalau kamu kata ya, aku akan perintahkan Malakatul Jabal, malaikat gunung ni, cabut 2 gunung di Mekah, iaitu Jabal Qu'ain dengan Jabal Abi Qubais, dan hempap ke atas orang Taif pada waktu itu." Lalu apa kata Rasulullah? Jangan, aku doakan tak, supaya mereka ini, yakni orang Taif ni, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lahir dari sulbi mereka ni orang yang akan mempertahankan Islam. Nampak? Nabi Nuh dah tak tahan dah. Akhirnya dia kata, "Ya Allah, hukumlah antara dema dengan aku ni dengan satu hukuman." Bagi hukuman macam mana pun tak apa. Tunjukkanlah siapa betul, siapa salah. Ini sampai orang panggil ialah dah sampai ke muncak. Ya, dah sampai ke muncaknya nak marah, dah geram. Maka pada waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala pun kabullah doa Nabi Nuh ni. Tak, dia kabulkan doa Nabi Nuh. Maka diperintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam untuk buat kapal. Ya tak? Disuruh Nabi Nuh alaihi salam ini untuk buat kapal. Tak? Bila mana buat kapal? Bila mana buat kapal, dema tetap tak percaya juga. Dema kata, apa dibuat pula lenuh ni, buat kapal atas darat. Kan? Tara pakat letak kapal dekat tepi tebing Sungai Perak, orang kata orang bot bubuh dalam sungai ni, bot buat atas tebing, terima. Kan? Tu orang kata tak tahu kan. Ni bukan kata macam kita letak bot tepi tebing sungai ke apa, kena sabar lagi lah boleh tolak ke sungai. Ni duduk atas bukit, laut tengah-tengah dunia, bukannya dekat dengan laut. Tempat kaum Nabi Nuh ni tengah-tengah dunia. Orang panggil tengah-tengah alam, bukannya tengah tepi laut ke, dekat dengan laut ke, boleh tarik ke, tak ada. Kan? Dan tak pernah orang akan ada fikir pun kopi tu. Kan? Contoh kisah Sultan Muhammad Al-Fatih, kan? Bila mana dia nak masuk ke dalam Konstantin, bawa kapal perang. Bawa tak lepas, sebab nak masuk dalam teluk tu tak lepas. Kalau kapal lepas teluk tu, kapal pula tak boleh keluar, sebab dia merentangnya rantai. Bila mana kapal nak masuk je, dia tegangkan rantai tu, kapal tak boleh masuk. Menyebabkan tentera waktu tu diserang di situ. Macam mana dia fikir? Dia rentahnya bukit. Ya, dia rentahnya bukit, besok bangun pagi-pagi tengok kapal dah penuh tengah dalam teluk tu. Tak, terkejut musuh. Itu rentah bukit tarik dengan khobor. Dalam riwayat kata. Ya, dalam sejarah menyebutkan tarik dengan khobor, naik bukit, bawa turun ke dalam teluk. Ini dak tengah-tengah, kalau ikut logik nak tarik ke laut pun tak munasabah. Kapal pun besar. Kaumnya tak nak dengar, kaumnya tak nak percaya. Malah bila Nabi Nuh buat ni, tetap Nabi Nuh panggil juga tukang kayu buat kerja tu. Orang kafir tetap ejek. Orang kafir tetap kata. Kenapa Nabi Nuh buat? Itu dalam surah Nuh, surah Hud ayat 36 tu. Wa uhiya ila Nuhin innahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Wasna'i fulka bi'ayunina wa wahyina wala tukhabitni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhirun minhu qala in taskharu minna
fa inna taskharu minkum kama taskharun fasawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi wa yahillu alaihi azabun muqim. Dan setelah itu diwahyukan kepada Nabi Nuh bahawa sesungguhnya tidak akan beriman lagi dari kaummu melainkan orang yang dah beriman. Allah Ta'ala khabar dah lah Nuh, kaum kamu itu je lah, tak bertambah tak berkurang, yang beriman itu je orangnya. Usah kamu duk kata apa, duk harap lagi lah, udah lah tu. Dah, udahlah, usah mengharapkan demo tu akan beriman lagi dengan kamu. Cukuplah. Tak? Oleh itu jangan kamu susah hati tentang apa yang mereka lakukan pada kamu. Maka buatlah kamu akan kafir. Allah Ta'ala perintah buat kafir. Tak? Buat je kafir dengan pengawasan serta daripada kawalan kami, iaitu Allah sendiri yang mentadbirnya. Jangan risau, buat je. Aku yang akan melindunginya, aku yang akan menjaganya. Dengan panduan wahyu tentang cara membuatnya, dan janganlah engkau merayu kepadaku untuk menolong kaum yang zalim itu. Tak payah dah. Tak payahlah duk minta dah supaya jangan diazab ke apa. Dah. Buat je apa kau suruh buat ni. Pertama sekali stepnya buat kafir dulu. Allah Ta'ala perintah. Dan jangan duk minta lah. Allah beri hidayah ke apa ke, cukup. Kata dia orang Kelantan nak berhenti hak tu je ya tak, cukup. Dan katanya ini kerana sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan dengan taufan, dengan banjir. Dan Nabi Nuh pun membuat bahtera itu, dan tiap-tiap kali sepuak dari kaumnya melalui tempat ia membina bahteranya, mereka mengejek-ngejeknya. Nabi Nuh pun menjawab, jika kamu memandang kami bodoh kerana membuat bahtera ini, sesungguhnya kami juga memandang kamu bodoh kerana keingkaran kamu sebagai balasan ejekan kamu. Maka kamu akan mengetahui siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakannya di dunia, dan yang akan ditimpakan pula dengan azab yang kekal pada hari akhirat kelak. Kan? Yalah, orang datang ngatalah, apalah buat kafir tengah darat, nampak benar tak cerodiknya macam ni Nabi. Tu bahasa kita lah kan, bahasa luar mudah nak faham. Orang itu dia katanya. Lagi teruk dari itu lagi dia memperlunya Nabi Nuh tu. Macam-macam dia katanya, provoknya. Sampai kan dalam kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat ni kalau kita ngaji tafsir memang ada lah. Wahab Ibn Munabbih antara tokoh-tokoh yang dikatakan banyak meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat ni apa? Kisah yang diceritakan oleh orang panggil pendeta-pendeta Bani Israel, orang-orang Yahudi ni. Dia baca dalam Taurat, kisah tu ada dalam Quran, maka dia mencerita. Cuma Nabi khabar kisah Israiliyat ni jangan tolak dan jangan terima. Maksudnya jangan duk tolak dan jangan duk terima. Maksudnya dengar boleh, terima pun jangan, tolak pun jangan. Maksudnya boleh jadi benda tu betul, boleh jadi tak betul. Jadi dengar je. Antara kisah yang masyhur waktu cerita Nabi Nuh ni adalah kisah bagaimana seorang lelaki, maksudnya asalnya kaum Nabi Nuh ni bila kafir dah siap, dia mau pakat ramai-ramai pergi ke situ, pakat berak kencing situ. Ini kisah Israiliyat ni dia pun pakat berak kencing. Dia kata buat apa, buat tengah-tengah darat, bukannya nak berjalan pun, baik kita pergi berak situ katanya. Pakat ramai-ramai pergi berak, penuh tai, ayo kencing penuh, dah jadi hamil lah baru. Dah pengor baru kan. Jadi bila dah kopi tu pakat pergi belaka, pergi rupanya ada juga yang dah bahasanya cacat, datang tu cacat teruk. Sampai bertongkat bahasanya. Nak juga minta maaf lah. Tapi kita bertongkat datang mengaji pun semua tak apa. Datang ke masjid, ini tak pergi buat maksiat ni. Ini cerita Pak Ma'un lah. Pak Ma'un cerita apa? Labu Labi apa nama tu? Doremi lah. Nasib Doremi kan. Dekat rumah mana tongkat saya? Sampai kat pekan songkok buang, kain black buang, baju
Kemeja, selorengki, tongkat pun buang. Kacau je tongkat ni kata dah. Ini orang panggil dah tongkat pun buat maksiat ni kan. Ini dah. Dia dah sampai tahap cacat teruk lah. Pergi juga. Nak pergi berak dekat kapal tu. Ini cerita Israeliat ni. Toh macam mana naik atas tu. Udah dia terjeroloi. Masuk dalam taik tu. Jatuh masuk dalam taik. Lepas jatuh dia pun keluar pada tempat tu. Keluar tengok elok. Dah tak rengkat dah. Riwayat kata dia dah tak jadi cacat dah. Tempang tak ada dah. Tak ada tongkat dah, buang je dah. Dia pun balik ke kampung. Balik kampung dia kata, dah elok dah Mika. Dia kata elok dah tu. Tadi terjatuh dalam lubang, dalam taik di dalam kapal tu katanya. Ya ke? Lepas jatuh tu jadi apa ni? Orang kampung tu dengar. Kaum Nabi Nuh ni pakat dengar, oi, boleh buat ubat kata dia. Pakat pergi belaka. Macam tu lah kita pun pantang dengar ayo kencing unta boleh buat ubat. Tu yang beli tu. Bawa balik hotel, bau pengap semua ada dalam hotel tu. Orang Nabi kata kalau sakit dia minum. Tu pun bukannya banyak, ni dia beli bantai sebotol. Botol mineral tu. Bawa balik Malaysia pula tu. Cukup tak ngasih orang kita ni tak. Kencing unta pun jadi. Nabi suruh minum sikit, bukan minum sebotol. Itu pun kalau sakit. Ini bawa stok. Kan? Maksudnya sampai tahap kopi tu dia ejek sampai Nabi Nuh kata, tak apalah kau duk ngata-ngata tu tak apa. Tapi ingat, siapa betul siapa salah nanti Allah Taala akan buktikan. Kau mengata aku bodoh, kami juga tengok kau tu macam orang yang bodoh. Kau tak tahu yang aku buat ni sebenarnya kau akan diazab. Nabi Nuh tak pelawa dah, tak semawa dah, sebab Allah kata tak payah dah. Dia pun tak akan nak dah dengar labung kamu. Dia pun tak akan beriman dah dengan kamu. Udahlah tu. Cukuplah tu. Tak? Biarkan dia pun. Maka bila mana keadaan Rabi tu, maka akhirnya Allah Ta'ala pun mulalah. Bila kapal dah siap, maka tanda-tanda azab pun mulalah keluar. Kan? Apa dia? Air tiba-tiba keluar membuak-buak daripada tanah. Ni yang berlaku waktu kalau cerita kawan saya di Kelantan. Kawan saya rumah dia kena di Kuala Kerai dulu. Kalau siapa ingat lagi besar bohnya daripada Selangor. Selangor itu ialah besar lebahnya. Cuma Selangor tu ramai mati. Orang Kelantan tak ada mati walaupun besar. Sebab apa? Kita ni orang sungai. Biasa tengok air. Tahu air tu apa mana kan? Tahu mara air besar tu macam mana. Demo orang Pekan. Nohen je lah kan. Saya tak pergi lagi Selangor baru ni, tapi pak mentua saya pergi. Dia cerita, dia kata mana tak mati, mana tak terkejut macam tu kan, terperangkap banyak apa semua. Waktu air mula naik, ada dah orang Gabor pindah, suruh pergi cari tempat selamat lah. Dia kata tak apa, kejap je ni katanya, banjir kilat je katanya. Tapi bila air dah naik had dada, baru nak manggil orang. Asyik tadi boleh lah merandai. Dia nak merandai apa dah air had ni kan. Kalau reti berenang pun tak tercelui kan, air laju. Tak? Itu yang banyak mati kalau macam di Kelantan. Saya ingat lagi kan, Kelantan ke kita sini ke kan, tengok air dah lain macam, jangan gemes barang dah kan. Dia pun tak kan, dia pun tenang lagi. Dia kata tak apa, orang Kuala Lumpur kan, dia pun tak pernah kena bah. Beza tu. Kawan saya di Kelantan jadi cerita, dia kata waktu banjir tu, nak banjir tu, rumah dia tu kira jauh juga daripada sungai. Dia kata memanglah tempat tu selalu banjir, tapi dia rasa pelik. Hujan turun, air mula dah penuh, dia tengok di tanah pun keluar air. Air dari mana? Kan pelik. Jadi tu sebab waktu bah di Kuala Kerai tu, tak ada siapa boleh fikirkan air boleh jadi Robi tu. Banjir tu tak pernah jadi. Banjir di Kuala Kerai biasa, macam kita kata banjir di Lentang tu biasa, tapi tak sangka boleh jadi seteruk itu. Macam tu. Tak siapa sangka. Orang kata buah kuning lah, balak lah, macam-macam lah. Tapi antara faktor juga air keluar dari bumi, air keluar dari tanah. Itu pun faktor menyebabkan banjir tu jadi cepat, air jadi cepat naik. Wallahu alam. Tu
Ada kalau orang apa meteorologi ke geografi ke, itu faktor air dalam bumi, kan? Ini kalau kata dari sudut peringatan Allah, dari sudut azab, dari sudut ujian, dari sudut balak, boleh jadi juga Allah Ta'ala nak nguji, kan? Jadi rupa itu. Macam itulah kaum Nabi Nuh, tiba-tiba air keluar dari bumi, dan Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk kumpul segala jenis tumbuhan. Ambil pakat bubuh lah, pasal kita sekarang bubuh lah polybag. Bawa lah pokok durian, jerin, petai, angkut tak ada pula, kan? Bawa benih-benih apa segala ada bawa. Binatang pula bawa berpasang-pasang. Tu pun ada juga cerita kenapa babi tu haram makan. Pun ada juga. Kenapa? Babi ni asalnya bawa sepasang. Waktu atas kapal tu keluar arahan binatang-binatang ni tak boleh mengawan. Babi ni bantah barut. Mengawan menyebabkan beranak pinak atas kapal tu, anak babi banyak, kata dia, wallahu alam. Tu cerita surah Eliat juga tu. Kenapa babi haram makan? Sebab babi ni bangsa degil, katanya. Tak ada kait pun sebenarnya, tapi orang Yahudi dia cerita itu, kan? Kata antara sebab haram makan babi tu, sebab babi tu pergi mengawan atas kapal Nabi Nuh dulu. Pandai orang kita mereka. Cuma tak dengar cerita kenapa dinosaur pupus, itu je tak ada. Kau ada cerita pula dinosaur pupus itu sebab Nabi Nuh tak bawa naik kapal, sebab besar sangat. Itu je tak nak dengar lagi, kan? Orang kita kan gemar cerita mengarut-ngarut ni, tak? Jadi bila bawa binatang pula berpasang-pasang, rimau sepasang, gajah sepasang, lembu sepasang, khabar sepasang, semua sepasang-sepasang, tikus sepasang, ular pun bawa sepasang je. Kerana apa? Banjir ni kali ni bukan banjir biasa-biasa, tenggelam habis. Banjir yang akan menenggelamkan seluruh dunia waktu itu. Maka Allah perintah Nabi Nuh bawa semua juga ahli keluarganya yang beriman, kecuali anak isterinya yang kafir. Anak-anak yang beriman mari ngikut, tapi yang kafir tinggal. Ini perintah Allah. Ni tak? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang seterusnya, Allah Ta'ala kata apa? Ayat yang 40 tu, hatta iza ja amruna wa farat tanuru qulna hamil fiha min kulli zawjayn isnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi qawlu wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil wa qala rukabu fihima bismillahi majariha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Maka katanya, wahai Nuh, bekerjalah kamu sehingga datangnya hukum kami untuk membinasakan mereka, dan air memancut-mancut dari muka bumi yang menandakan kedatangan taufan, yakni banjir. Maka kami berfirman kepada Nuh, bawalah dalam bahtera itu 2 dari tiap-tiap jenis haiwan, jantan dan betina. Bawalah ke ahli keluarga kamu, kecuali orang yang telah ditetapkan hukum azab. Maknanya apa? Anak beranak kamu bawa belaka, kecuali dema yang ingkar, dema yang tak nak dengar. Nampak? Maka disuruh bawa semua, dan tidak adalah yang beriman yang turut bersamanya melainkan sedikit sangat, illa qalila, sikit benar. Tak terhitung, maknanya sikit sangat, tak boleh dihitung lah, maknanya bukan tak terhitung, boleh dihitung. Sebab dema ni kecil sangat jumlahnya, bukanlah jumlah yang sangat besar. Maka bila mana disuruh naik atas kapalnya, Nabi Nuh kata, naiklah kamu semua. Lalu Nabi Nuh sebut bismillahi majariha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Doa ni juga boleh kita baca bila naik kenderaan. Selain daripada baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, itu doa ini juga boleh dibaca. Tak? Biasa orang baca bukan setakat naik kapal, naik kereta pun baca boleh. Naik kapal terbang pun boleh baca, tak ada masalah. Kan? Kalau Ustaz Mai tiap-tiap kali lepas sembahyang baca doa ni. Duk perasan juga Ustaz Mai kan? Ustaz Mai Marudhan ni tiap-tiap kali lepas sembahyang ni doa dia baca. Tak? Apa nak kata Nabi Nuh? Bismillahi majariha. Bacalah bismillahi majariha.
dengan nama Allah bergerak lajunya. Nah, wa mursaha, dan berhentinya. Inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Tak? Maka waktu tu bila dah naik semua atas kapal, wahiya tajri bihim fi maujin kaljibal, maka datanglah air bah tadi, banjir tadi, seumpama air yang menggunung. Itu orang panggil air gunung, air gunung. Nah, air apa? Air kepala air. Orang tengah-tengah sebut kepala air. Tapi orang selalu sebut air gunung. Kenapa? Air tu datang menggunung. Kan? Air tu datang menggunung, kan? Macam yang jadi dekat Kedah itu, kan? Di Gunung Jerai tu. Air tu dah dari gunung, datang pun menggunung. Saya kebetulan ada bulan berapa tu, bulan 11 hujung. Saya pergi Tanjung Dawai. Lalulah dekat Merebuk, kan? Merebuk kita Tanjung Dawai. Dari Tanjung Dawai nak pergi ke Perlis, saya lalu ikut tepi Gunung Jerai tu, ikut masuk Yan. Nampak ni belah atas Gunung Jerai tu, kesan-kesan air tu bukannya memang tak ikut lorong sungai dah. Memang dia temburnya mana-mana dan. Sebab kita nampak kesan pun runtuh tu. Maksudnya apa? Hujan bila luar biasa, kawasan takungan pula dah tak boleh nak tampung, dia akan pecah. Tu normal lah. Nah, tu normal. Kan? Kata kawan saya, kalau orang kata balak tak pernah sabar, kata kawan saya. Kawan saya duduk tepi Gunung Nyan tu, apa ni, Gunung Jerai tu. Dia kata lori balak nak naik pun tak lepas, henti kan lah. Kan? Lori hantu tu pun tak lepas nak naik, bukan kata lori besar tu, kan? Kalau orang tahu balak dia boleh hujah. Apa? Lori hantu yang bawa kayu tu turun, lori balak tak bawa turun, kata. Betul. Tapi lori hantu pun tak boleh nak naik. Nak katakan gunungnya apa ini, kan? Bukan mudah lah, kan? Lepas tu di tepi-tepi tu tak kebun orang, biasalah. Kebun mesti tarah, nak nanam musangking lah, apalah, getah lah, sawit lah, kan? Tanah orang tetap berada tepi tu, tapi nak cerita di atas dia tembur meletup. Jadi banjir tu, air berlumpur teruk. Lagi teruk pada Selangor. Selangor dia lumpur campur minyak. Orang Selangor, kawan saya pop tua lah, dia pergi cuci. Tak boleh cuci pakai water jet, tak mahu lah. Kena cuci pakai berui campur sabun kat dinding tu, baru boleh tanggal. Sebab lumpur campur minyak. Itu kalau lumpur ni memang betul-betul air gunung. Ya. Bila jadi banjir besar ni, tak menyebabkan habislah tenggelamnya seluruh negeri. Dan pada waktu itu Nabi Nuh telah ingatkan anak dia. Tak, Nabi Nuh ajak anak dia bila mana hujan tu datang tadi, tak? Wa tajri bihim fil maujil kaljibal wa nada nuhun wa nada nuh ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkab ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Qala sawi ila jibali qala sa'awi ila al-jibal, ya. Qala sa'awi ila al-jibali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asima al-yawma min amrillah illa man rahim. Wa hal bainahuma mauju kafakana minal muqraqin. Maka kata mereka, dan bila mana air tadi datang macam menggunung tadi, lalu Nabi Nuh pun pesan ke anak dia. Nabi Nuh kata apa? Ya bunayya, hei anakku. Tak? Kata Nabi Nuh kepada anak dia, tak? Ya bunayya arkab ma'ana, marilah dengan abah. Mari datang, mari dia naik sekali dengan aku, tak? Dan janganlah wala takun ma'al kafirin. Jangan kamu ni bersama dengan orang-orang yang kufur. Jangan. Tak? Apa jawab anak Nabi Nuh? Kan? Anak Nabi Nuh kata apa? Tak? Sa'awi ilal jibal. Aku akan naik, aku akan panjat. Tak? Sa'awi ila jibal. Tak? Aku akan panjat gunung-gunung. Tak? Jangan risaulah, aku akan naik gunung-gunung. Tak? Ya'simuni minal ma'. Yang mana air tak akan sampai. Yang akan dapat menyelamatkan aku daripada tenggelam dengan
daripada tenggelam dalam banjir ni, dalam bah ni. Maka kata Nabi Nuh, qala la asimal yauma min amrillah illa man rahim. Maka kata anak Nabi Nuh, Nabi Nuh kata pada anaknya, hari ni tak ada seorang pun akan selamat daripada min amrillah, daripada apa yang Allah Ta'ala telah perintahkan, daripada apa azab Allah Ta'ala ni tadi, illa man rahim, melainkan melainkan orang yang dikasihinya sahaja. Tak, jenuh dah diajak. Tak, bila mana jadi Robi tu, anaknya nolak apak ngajak, apak ni tetap ngajak ni. Ni kata bapak ya, sayangkan anak. Walaupun Allah Ta'ala kata tak payah ajaklah anak-anak kamu yang kufur tu, tapi tetap juga haraplah last minute kau mau. Ni kata Nabi, ya, Nabi Rasulullah sendiri kan, last minute jumpa juga Abu Talib, mujuk last minute kau mau masuk Islam. Tapi kata Abu Talib, kalau aku masuk Islam nanti kaum aku kata apa kan? Kalau aku masuk Islam, kaum aku akan kata apa? Tak, biarlah aku kekal dengan agama aku. Last minute sebab Nabi doa tu sampai Allah Ta'ala kata apa pada Nabi Muhammad? Tak, janganlah kamu mendoakan tak, kepada orang yang innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu, hai Muhammad, kamu tak boleh beri hidayah pada siapa yang kamu sayang, melainkan Allah Ta'ala yang akan memberi kepada siapa yang dikehendaki. Sampai tahap itu Nabi ni punya sayang, minta ampun pula sampai Allah Ta'ala larang, jangan minta ampun dah, sebab kamu tak boleh beri hidayah pada siapa kamu nak. Pak saudara kamu tak nak beriman, udahlah. Nabi Nuh baru itu ajak ni, marilah nak, mari naik atas kapal abah ni. Tak ada tempat boleh selamat dah. Wahal bainahuma mauju fakana minal mughraqin. Dah, maka kata apa? Maka datang air tadi, kecuali dengan serta-merta ombak tu pun pisah. Bila lah dah pujuk minta mau juga, datang ombak tenggelamkan terus anak Nabi Nuh alaihi salam. Tak? Dan riwayat kata sebenarnya waktu tu anak ni duduk atas puncak lah, atas puncak gunung dah sebenarnya kan. Ayah je ngajak tu, kira itu je tinggal pulau kecil je. Tak? Waktu Nabi Nuh ngajak tu betul-betul dia duduk atas puncak gunung lah, tak ada nak selamat dah. Tapi sebabkan degil, sebabkan tak nak juga, akhirnya dia ditenggelami oleh banjir tu tadi. Tak? Habis kan. Maka dikisahkan juga Nabi Nuh itu, walaupun sungguh Rabb itu, dia tetap minta Allah Ta'ala selamatkan anak dia. Tak? Dia minta supaya Allah Ta'ala selamatkan anak dia. Tapi Allah Ta'ala kata apa kepada Nabi Nuh kan? Bukankah tak, ya Nuh innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairun salih fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmu innaka a'izuka an takuna minal jahilin. Nah, dalam ayat yang ke-46 Allah Ta'ala khabar kat Nabi Nuh. Bila mana Nabi Nuh dia minta sebelum tu, kata Nabi Nuh apa? Faqala, kata Nabi Nuh, wa nada nuhur rabbahu faqala rabbi innabni min ahli wa innaka wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Tak? Nabi kata, ya wahai Tuhanku, tu anak aku tu. Tak? Tu anak aku tu, dia ahli keluarga aku. Tak? Dan bukankah kamu telah berjanji pada aku, dan janji kamu adalah janji yang benar, dan engkau adalah sebaik-baik hakim yang menghukum dengan seadil-adilnya. Kamu kata kamu akan selamatkan ahli keluarga aku. Tak? Tapi hakikat yang diselamatkan adalah ahli keluarga yang beriman. Maka Allah Ta'ala kata apa kepada Nabi Nuh? Ya Nuh, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, sesungguhnya dia tu bukan daripada ahli kalangan kamu lagi, ahli keluarga kamu, bukan. Nah, innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya amal dia bukanlah amalan yang salih. Nah, amalun ghairu salih fala tas'alni. Maka Allah Ta'ala kata, maka jangan minta dah pada aku ma laisa laka bihi ilm,
sesuatu yang kamu tak tahu tentang dia, jangan duk minta. Kenapa kamu buat apa ni ya Allah? Jangan duk minta dah. Sebab kamu tak tahu apa sebabnya. Inni a'izuka an takuna minal jahilin. Dan katanya lagi, sebenarnya aku melarangmu daripada menjadi orang yang jahil. Maka kata Nabi Nuh lagi, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Maka katanya, wahai Tuanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada memohon sesuatu yang tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, dan jika engkau tidak mengampunkan dosaku dan memberi rahmat padaku, nescaya menjadilah aku orang yang rugi. Ni sikap Nabi ya. Bila dah rasa tersilap, maka cepat-cepat minta ampun. Sedangkan para Nabi tu maksum, ismah. Tapi Nabi nak ajar kat kita sebenarnya, kita ni banyak dosa ni, banyak silap ni. Maka minta ampun kepada Allah. Walaupun mungkin kita kata, saya mana ada buat dosa-dosa besar pun Ustaz. Iyalah, dosa-dosa kecil pun minta ampun pada Allah. Kita tak lepas daripada dosa, tak lepas daripada salah dan silap. Maka minta ampunlah pada Allah dengan sebenar-benar ampun. Ni Nabi Nuh aja. Sedangkan Nabi Nuh tu maksum, tak ada buat salah, tapi dia minta juga ampun pada Allah dengan sebenar-benar ampun, supaya Allah Ta'ala ampun dosa dia, atas khilafnya, tapi Nabi Nuh tu termasuklah daripada golongan orang yang dah diampun oleh Allah. Bukan jangan duk faham pula, baca-baca kita kata Nabi pun buat dosa. Ni salah kan kita ni, sebabnya kena faham ngaji tafsir ke ngaji apa, kena ada guru tu. Baca terjemahan je tak jadi cerita. Tu bab kena mengaji. Dari situ kita tahu, maknanya Nabi ni tak buat dosa. Cuma di sini nak ngabar pertama tawaduknya Nabi Nuh tu tawaduk, minta ampun pada Allah, satu. Yang keduanya nak ajar pada kita, kalau kata silap minta ampun tu. Sebab Nabi tu sifatnya ismah, terpelihara daripada dosa. Ataupun kita kata Nabi tu maksum. Para Nabi tu sifatnya maksum, dipelihara Allah daripada segala dosa. Wallahu a'lam. Maka habis kisahnya tentang kehancuran kaum Nabi Nuh alaihi salam dengan banjir besar ni. Malah dikatakan ada orang menemui kesan kapal tu, kesan banjir besar tu. Siapa yang jumpa? Seorang pensyarah daripada Amerika. Dia pergi ke Iraq pada tahun 1920. Leonard nama dia. Nak sebut nama payah kan, Leonard. Pensyarah tu nama dia Leonard. Dia pergi ke Iraq tahun 1920, dan dia sebenarnya bukan datang nak kaji pasal kapal Nabi Nuh, bukan cerita pasal banjir besar Nabi Nuh tu. Dia nak kaji benda lain. Tapi bila mana dia pergi ke satu daerah nama dia Arubi, yang terletak di kota Ur. Sekarang ni yang letaknya 4 batu sebelah utara kota Tel Aviv, wilayah Arubi. Maka dia kata dia jumpa kat situ banyak fosil, kesan-kesan lama, dan fosil tersebut ditemui di perkuburan persendirian peribadi, dan ia merupakan bekas-bekas benda yang ditenggelamkan oleh banjir dan terpendam dalam tanah sejak zaman batu. Maka bila dia tengok kesan ni kesan yang lama, maknanya pernah tenggelam, adalah kaedahnya pernah tenggelam dengan air, dan dia terpendam dalam tanah sejak daripada zaman batu. Dia demo ni zaman Neolitik, Paleolitik semua tu lah. Maka demikian juga arca-arca kejayaan kegemilangan zaman tersebut. Maka pengkaji sejarah telah membuat satu kesimpulan bahawa daerah yang dilanda banjir itu adalah daerah pertengahan antara Sungai Furat dan Tigris, dan semua bukti ini tidak bertentangan dengan peristiwa banjir besar pada zaman kuno. Maka dia membuat kesimpulan bahawa yang terjadi ni, paras air banjir tu tak kurang 25 kaki.
25 kaki ni tinggi mana? No, kira lah masjid kita ni lebih kurang lah, parah air yang tenggelam tu lebih kurang 25 kaki. Dalam kitab Taurat kata 26 kaki. Maka dia berkata tak ada lari kitab Taurat dengan apa yang dia kaji. Tenggelam tu 25, kitab Taurat kata 26 air yang tenggelam kawasan tu. Pokoknya setinggi pokoknya 26-25 kaki tu ya, setinggi pokoknya. Maka katanya bila dia mudah dapat ni semua, banjir ni melanda sungai Furat dengan Dajlah dan menenggelamkan penempatan di antara padang pasir dan pergunungan. Maka dia kata kawasan tu berdasarkan kajian depa lah, kawasan ni sebenarnya penduduknya padat dan makmur pada zaman itu. Maka tetapi dibinasakan dengan boh ni tadi. Maka dikatanya bila dia duduk cari dia menjumpa batu bersurat banyak. Ada lebih kurang 12 batu bertulis, batu surat yang mana dia cerita banjir yang berlaku kawasan tu hanya menyelamatkan lelaki yang soleh, iaitu Nabi Nuh alaihi salam. Dan mereka yang membuat dan menaiki sebuah kapal bersama keluarganya dan sebagian haiwan dan tanaman. Maka dema ni je selamat dalam banjir besar tersebut. Jadi di kesimpulannya ialah kawasan yang berlaku ni adalah di Iraq, kawasan Nabi Nuh ni. Cuma cerita kapalnya tersadar kat mana, wallahu alam. Ada kata atas bukit Judi dekat Turki bukit tu. Itu kajian yang lain. Tapi nak ceritanya di mana tempat ni berlaku adalah di wilayah Ar-Raubi dah. Wilayah Ar-Raubi 4 batu daripada utara Tel Aviv sekarang. Dekat Iraq kawasan ni. Jadi itu lebih kurang. Kalau duk tanya di mana siapa yang catat cerita ni? Dr. Afif Abdul Fattah At-Tabarah. Dr. Afif Abdul Fattah At-Tabarah yang tulis kitab dia Al-Anbiya fil Quran. Dia ceritakan kisah Leonard ni jumpa kajian tersebut. Dia buat kajian tahun 1920. Lama dah sebelum Jepun attack Malaya. Kata dia roh tak habis lah dulu kan. Kami dulu ngaji dengan dia selalu guna ayat tu, sebelum Jepun attack Malaya katanya. Jadi betul lah 1920. Jadi kisah tu dibubuh dalam kitab ni untuk beritahu apa yang berlaku kepada umat Nabi Nuh alaihi salam. Jadi wallahu alam, insya-Allah kalau bulan depan kita nak tengok cerita Nabi Saleh. Tu boleh kok Ustaz Ikhwan bawa slide projektor kot insya-Allah. Sebab saya pergi tempat tu bolehlah tunjuk gambar. Kan macam mana kita tengok dom dewan tempat demo bersidang runtuh. Dikatakan sekarang ni yang kami duduk di atas tu adalah bumbung dewan yang diruntuhkan oleh Allah. Kemudian ada kesan tinggalan macam dewan persidangan, tempat menunggu. Ada kubur tu dikatakan kaum lepas tu, tapi ada kesannya macam mana dia boleh tebuk gunung buat ukiran, tak ada pakai mesin gerudi pun tak ada. Tak ada. Bayangkan umat zaman tu berapa mana canggih. Paleolitik ke neolitik ke apa benda tak tahu. Kan. Tapi ada orang sebut kalau duk baca zaman neolitik paleolitik ni macam orang tak kerti apa. Tapi kalau kita tengok umat zaman tu kan, katakan zaman dia punya lama dah ni, awal-awal tamadun dah hobi tu. Macam mana umatnya? Adakah koman? Takkanlah pakai cawat kot. Bahasanya takkanlah pakai cawat kot, mesti ada tamadun. Kita mungkin menggambarkan orang-orang yang macam pakai cawat bersemua ni adalah yang kita tengok kawan-kawan kita orang asli. Kan, kalau kita ni orang Indian, kan, orang Afrika, kan, kita main bayangkan itu. Sebenarnya umat zaman sebelum tu bukan orang itu, malah lebih dari itu lagi, kan, kehidupan dia mewahnya. Maknanya apa? Senang tu, kayanya, canggihnya, lagi canggih. Tidak macam mana boleh diceritakan tentang empangan Sabak dalam Quran yang hebat. Empangan itu, kisah ini, tamadun itu, tamadun ini. Tentulah umat pada zaman itu adalah umat yang hebat. Cuma kisahnya beriman ke derhaka, tu je.
kan, beriman ke derhaka. Itu saja yang membezakan kan mereka dengan umat yang sekarang. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmaniki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allimna rabbi 'allimna allazi yanfa'una rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma laqad ansa wa zakar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum